hakim, amma ba'da. Tuan Imam yang dirahmati Allah SWT, Tuan Pengurusi Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari yang penuh dengan keberkatan ini, di dalam bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal, kita dapat berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan, kalau tengok kalender Islam, kita masuk 5 Rabiul Awal tahun 1443. Betul ya? Bersamaan dengan 1 Oktober 2022. Apabila kita masuk dalam Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, maka kita akan mengenal dan mengingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Di mana ada pendapat ulama yang mengatakan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tarikh 9 Rabiul Awal, dan ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Tapi mu'zam, ya, para ulama mereka mengambil tarikh 12 Rabiul Awal itu adalah hari Isnin, iaitu hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, masuk bulan Rabiul Awal, alhamdulillah kita melihat di tempat kita, ya, itu ramai orang yang akan menyambut, ya, memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada buat sambutan Maulidur Rasul, sambutan Mauludur Rasul, macam-macam program. Semuanya itu adalah supaya kita nak mengingat kembali kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di tempat kita, bukan hanya di Malaysia, malah di seluruh dunia. Mereka apabila masuk dalam bulan Rabiul Awal, maka pada waktu itulah mereka akan memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan sahaja kita nak memperingati Nabi itu dalam bulan Rabiul Awal, tidak. Tapi di situ ada takhususat, ya, takhususiyah. Apa pengkhususan pada waktu itu adalah kelahiran Rasul. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lahir, maka tidak adalah, ya, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai insan yang mulia, yang menjadi Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghulu ummah dan juga sebagai penghulu para nabi dan rasul, maka sewajarnya lah apabila kita nak mengingati Rasulullah SAW pada kelahirannya. Sebab apa sahaja yang datang pada Rasulullah itu adalah merupakan suatu kesucian yang penuh dengan keberkatan. Jadi tuan-tuan mata Allah SWT, perkataan Maulidur Rasul atau Mauludur Rasul, dua-dua boleh guna. Ya. Ada yang menggunakan memperingati Maulidur Rasul atau memperingati apa, hari jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah, kalau misalnya hari jadi itu namanya Yaumul Milad atau Aidul Milad. Itu hari jadi. Tapi perkataan memperingati Maulidur Rasul dalam bahasa Arab disebutkan az-zikru, ya, az-zikrayat atau zikrun Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulidur Rasul bermakna kelahiran, berlakunya peristiwa ataupun masa kelahiran itu dikatakan kelahiran Maulid, ya. Rasul iaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut nama Mauludun Nabi atau Mauludur Rasul, Maulud itu adalah bayinya itu, ya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan. Mauludur Rasul, bayi yang lahir. Itu. Jadi boleh kita nak gunakan istilah mana, ya. Tapi dengan tujuannya itu adalah kita nak memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelahirannya. Kenapa Maulidur Rasul ini, ya, kelahiran Nabi ini kita disambut, kita
dia merupakan sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Maknanya apa? Kita menyanjung dan kita melakukan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan dia sunnah takririyah sebab apa? Sebab pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zuhail bin Abi Salamah. Dia ni seorang penyair, sahabat Nabi. Dan Ka'ab bin Zuhail ini apabila nampak Rasul, dia dapat depan Rasulullah kan, dia kata, "Ya Rasulullah, aku ingin mendendangkan kepadamu satu syair. Syair yang panjang memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah insan yang mulia, engkaulah insan yang agung, engkaulah yang pembawa berkat, engkaulah pembawa rahmat." Dia kata macam tu. Dan pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar syair-syair yang disampaikan oleh Ka'ab bin Zuhail ini. Rasulullah diam dan dia suka dendangan-dendangan syair yang disampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menghadiahkan burdah Nabi itu kepada Ka'ab bin Zuhail. Burdah tu apa? Burdah tu kain yang ada jalur-jalur, dan kain itu yang ada dihinggapi pada diri Rasulullah itu disampaikan kepada Ka'ab bin Zuhail. Maka qasidah yang disampaikan oleh qasidah ini apa dah? Bait syair. Bait syair kan ada. Itu dijadikan qasidah itu sebagai burdah. Burdah ni asalnya kain yang berjalur. Tapi kalau sekarang kita ada namanya qasidah burdah sikah, qasidah burdah apa lagi? Bayati atau semuanya. Jadi nama kalimat daripada burdah itu asalnya ada daripada kain yang ada pada diri Nabi yang disampaikan kepada Ka'ab bin Zuhail. Adakah Rasulullah SAW melarang? Tak. Rasulullah tak melarang. Maka pada waktu itu apabila disampaikan dan dia menyanjung Rasulullah SAW, kerana apa Ka'ab buat macam tu? Kerana dia nak rasakan kasih sayangnya itu kepada Rasulullah SAW. Maka inilah yang diamalkan oleh masyarakat umat Islam. Kerana kita nak rasakan kasih sayang Rasulullah SAW, insan yang dilahirkan di muka bumi ini, pembawa rahmat sekalian alam, maka kita menyambut menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijadikan sunnah, satu sunnah takririyah, iaitu sunnah yang tidak Nabi kata dan tidak Nabi buat, tapi sahabat buat, Nabi tak larang. Begitulah juga kalau kita buat, benda ni adalah suatu kebaikan. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala. Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT, kalau nak ikutkan menyambut sambutan kelahiran Rasulullah SAW, pada peringkat awal Rasulullah SAW sendiri dia menyambut kelahirannya. Menyambut. Pernah satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, hari itu Rasulullah berpuasa. Maka pada waktu itu dia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Zaka yaumu wulidtu fihi." Aku berpuasa hari Isnin ini kerana pada hari ini adalah hari kelahiran aku. Hari ini aku telah dilahirkan, maka aku nak menyambut kelahiran aku. Jadi tuan-tuan, kalau contohnya kita lahir apa? Kita lahir hari Rabu contoh, kan? Hari Rabu berapa hari bulan, kita nak apa? Kita nak berpuasa menyambut kelahiran kita, boleh. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW sendiri dia menyambut kelahiran ni. Jadi Rasulullah sebenarnya mengajarkan kepada kita supaya kita memperbanyakkan berpuasa. Sebab apa? Dengan berpuasa itulah dikata al-ibadatus sabri. Ibadah sabar. Kerana apabila orang berpuasa, maka dia akan mendekatkan diri kepada Allah, satu. Kemudian yang kedua, dia akan menjauh segala larangan Allah SWT. Orang berpuasa nak buat maksiat, batal puasa. Maka pada waktu itu dia akan tinggalkan. Dia akan tinggalkan. Kalau dia tak berpuasa, dia buat maksiat, kan? Tak puasa, jadi tak ada apa-apa. Tapi kalau orang berpuasa, dia nak buat maksiat, batal puasanya.
Salah satu cara untuk mengurangkan maksiat, maka dia hendak berpuasa. Dia nak mengatakan kata-kata yang buruk. Maka pada waktu itu apabila dia berpuasa, dia tahu puasanya hanyalah puasa yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata rubbas saim laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Kenapa? Kerana Rasulullah kata berapa ramai daripada umatku yang dia tu hanya berpuasa puasa yang sia-sia. Kerana apa? Dia tak jaga anggota tubuh badannya untuk berpuasa. Maka pada waktu itu apabila kita berpuasa, kita akan menjaga adab-adab dan kita akan melakukan ibadah-ibadah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya kita nak taqarrub ila Allah, iaitu dengan ibadah puasa. Tapi ibadah puasa itulah yang paling sukar untuk kita lakukan, tuan-tuan. Baik. Menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya dah menjadi suatu amalan, ya, dah telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Sebenarnya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah disambut oleh para nabi dan rasul. Nabi Musa alaihissalam, ya, seorang yang apa? Seorang yang dia ini begitu hubungannya dengan umatnya itu begitu dekat sekali, Nabi Musa. Sehingga masyarakat atau umat pada waktu itu mengatakan ini adalah khataman nabiyyin. Ini adalah nabi yang terakhir. Ya, Nabi Musa, ya. Dia kata ini adalah nabi terakhir kerana kelembutan atau akhlak yang ada pada Nabi Musa itu, ya, datang. Nabi Isa, minta maaf. Nabi Isa itu, ya, akhlak dan kemuliaan yang ada pada Nabi Isa alaihissalam itu dicerminkan, ya, dan itu ditulis dalam kitab Injil. Maka pada waktu itu, ya, orang-orang Bani Israel dia menganggap bahawa di dalam kitab Injil yang mengatakan bahawa akan ada Nabi akhir zaman, maka Nabi Isa itu adalah Nabi yang akhir zaman. Dia mengatakan begitu. Ya. Pernah satu ketika, kemuliaan yang ada pada diri Nabi Isa. Ketika Nabi Isa alaihissalam, dia berjalan dengan sahabat dia. Nampak seekor bangkai. Nampak seekor bangkai domba pada waktu itu, kambing. Dan pada ketika itu, orang semuanya kata, jangan lalu sini, jangan lalu sini. Jangan lalu sini. Kenapa? Sebab dekat sini ada bangkai. Bau busuk. Kita kena ikut jalan lain. Tapi pada waktu itu Nabi Musa lalu dan dia berkatakan, wahai sahabat-sahabatku, perhatikan gigi yang bersih pada seekor domba itu. Dia kata, kan, domba ini domba yang mulia. Tengok giginya, gigi yang bersih. Tu. Nak mencerminkan apa? Apabila dia melihat pada sesuatu, ya, walaupun dia bangkai, tapi dia tidak melihat kepada keburukan yang ada pada sifatnya itu. Tapi dia tengok kepada kebersihan yang ada pada binatang itu walaupun dia bangkai. Maknanya apa? Nabi Isa dia tidak mau mencela atau mencerca makhluk Allah walaupun dia telah mati. Itu tuan-tuan. Ini yang kata sifat mulia yang ada pada Nabi Isa. Dan benda itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Benda itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melihat binatang yang nak disembelih. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita? Kalau engkau nak menyembelih, jangan engkau menyakiti binatang itu. Kan benda itu sama dengan Rasul kepada Nabi Isa. Jangan kita menyakiti binatang itu. Kita nak sembelih, cari binatang yang sihat. Jangan binatang yang cacat. Jangan binatang yang sakit. Jangan binatang yang kurus. Apabila kita nak menyembelih binatang tersebut, jangan tunjukkan pisau yang tajam pada binatang tersebut. Dan pastikan pisau atau parang sembelihan itu tajam. Sehingga dia tidak merasakan keseksaan yang ada pada binatang ketiga hendak disembelih.
Itu Rasulullah mengajarkan kita hendaklah rasa simpati kepada binatang. Walaupun kita nak menyembelihnya itu. Itu akhlak yang mulia yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Jadi tuan-tuan, Bani Israel ini apabila dia melihat, ya, mereka menyangkakan bahawa Nabi Isa ini adalah Nabi akhir zaman, maka pada waktu itu Nabi Isa alaihissalam mengkhabarkan kepada kaumnya, ya, akan datang selepasku, iaitu seorang Nabi yang penuh dengan kemuliaan. Dia dah menganggap dah Bani Israel tu bahawa Nabi Isa ni adalah Nabi yang mulia. Tapi kata akan datang selepasku seorang Nabi yang penuh dengan kemuliaan. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Nabi disebutkan wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Ya. Disebutkan wa mubasysyiran bi rasulin, akan datang khabar yang gembira. Datang seorang rasul ya'ti min ba'dihi, iaitu datang selepasku yang namanya Ahmad. Ahmad itu, ya, orang yang mulia, yang biasa, ya, kalau orang tu baik, mulia, itu namanya Hamid. Ya, orang yang mulia tu yang biasa tu namanya, kalau dia baik pada seorang tu, itu namanya Hamid. Tapi kalau contohnya tingkat kemuliaannya itu tinggi, ya, kebaikannya tinggi, dan tidak ada orang yang lebih baik daripada dia, maka darjahnya dipanggil sebagai Ahmad. Itu. Kalau dia dah tinggi, ya, paling elok yang ada pada masa itu, di zaman itu, tetapi ini dia ada di setiap zaman, itu namanya Muhammad. Ya, itu nama asal usul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamid, dia kalau seorang tu dia bersikap mulia kepada orang lain. Tetapi kalau misalnya dia ni sifatnya baik, ya, tinggi, mulia, yang ada pada ketika itu, disebut Ahmad. Sebab tidak ada orang yang lebih baik daripada dia. Tetapi nama Muhammad itu, dia lebih baik dan dia ada di sepanjang masa. Itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan, bagaimana Nabi Isa dia memberitahu kepada umatnya, dia pun menyambut, ya, menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau dia kata kepada umatnya, kalau engkau memuliakan aku, tetapi aku akan menyambut kedatangan seorang nabi yang akan datang selepas aku ini yang lebih mulia daripada aku, iaitu yang bernama Ahmad. Itu ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Tuan-tuan mata Allah SWT, ketika mana Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam, dia berhijrah, Nabi Ibrahim dia berhijrah ke Mekah, dan dia menjadi, ya, penduduk Mekah, sehingga orang-orang yang berada hidup dekat Mekah itu keturunan nasab sulbunnya itu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan seterusnya penduduk Mekah. Satu kejadian yang kita makruf dan kita ketahui, bahawa apabila pertemuan kali kedua Nabi Ibrahim dengan anaknya, waktu tu dah remaja, dan pada waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk buat Mekah. Buat apa Kaabah? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakah. Iaitu pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi Ibrahim, ya, bait atau rumah yang mulia yang perlu didirikan, iaitu di lembah Bakkah. Ya, Bakkah itu artinya lembah. Jadi ada pergunungan itu ada lembah, satu lembah, ya, landai tempatnya, itu namanya Bakkah. Maka tempat itu, ya, Makkah, adanya Baitul Haram. Ini dia yang menjadi sumber hidayah, lalladzi bi Bakkah mubarakau, wa hudan lil alamin, iaitu keberkatan di situ
Dan Mekah itu juga ada apa, Baitul Haram itu adalah tempat apa namanya, manusia berhimpun dan mencari hidayah, mencari petunjuk, mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu ganjarannya orang yang solat di Baitul Haram itu lebih diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tempat-tempat yang lain. 100,000 kali ganda. Masya Allah tabaraka ta'ala. Maka itulah kita umat Islam berbondong-bondong ingin ke sana. Apa yang disebutkan? Ketika selesai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dia membuat Kaabah. Ya, Kaabah bentuknya itu persegi. Maka pada ketika itu mereka duduk, ya. Mereka duduk di tepian Kaabah sambil Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah. Ini direkodkan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ya, minal baiti. Maknanya ketika Nabi Ibrahim telah dia membina Al-Qawaidah, iaitu Kaabah, ya, minal baiti sebagai Baitul Haram bersama anaknya wa Ismailu. Kemudian dia berdoa, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allihumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Apa maksudnya? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni dia berdoa kepada, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbana wa ba'as fihim, kamu utuskanlah, ya Allah, apa, wa ba'as fihim, seorang rasul selepas aku. Ni seorang rasul, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum, yakni daripada keturunanku. Maknanya Nabi Ibrahim dan Ismail dia minta kepada Allah utuskan seorang nabi, seorang rasul, bukannya Nabi Ismail, tetapi ada daripadaku, maknanya daripada daripada keturunan sulbiku. Ini yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ba'as fihim rasulan minhum. Ini nak mengatakan apa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebenarnya selepas dia membuat Kaabah, dia inginkan supaya dia minta kepada Allah dan dia menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dia menyambut kelahiran Rasulullah, padahal jarak daripada Nabi Ibrahim itu kepada Rasulullah tu lebih kurang dalam 3,000 tahun. Tapi dia dah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau kabulkanlah hajatku ni, ya Allah, supaya akan datang ada satu kelahiran seorang Nabi yang mulia, yang datang, yang dia ini ada di sebelah Kaabah. Dan dalam sejarah memang menyatakan bahawa daripada asal-usul, ya, nasab Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, selepas Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad di kawasan Kaabah itu tidak ada seorang Nabi dan Rasul yang dilahirkan di situ. Yang ada daripada Yakub. Ya, daripada Yakub barulah Nabi Ayub dan sebagainya sampai dan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semuanya daripada Bani Israel. Itu yang ada di sebelah sini, di sebelah kawasan Mesir, di sebelah kawasan Palestin sana. Itu. Tapi di jalur Nabi Ibrahim dan Ismail tidak ada seorang Nabi dan Rasul yang dilahirkan. Dan yang mengenali Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul, siapa dia? Yang mengenali Muhammad itu sebagai seorang Rasul, itu bukan orang Islam. Ya, bukan orang Islam. Buktinya dalam sejarah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, dia mengikut pakciknya Abu Talib pergi berdagang ke Syam. Kawasan Syam ni Syria. Dia Syria, dia Lebanon, tu kawasan situlah ke Syam. Maka apabila sampai di sana, dia berdagang. Ada seorang ruhban, ya, ruhban ni kata pendeta. Pendeta apa dia? Bukhara. Namanya pendeta Bukhara, seorang Bukhara namanya. Maka pada waktu tu dia berjumpa dengan Rasulullah.
Jumpa dengan Nabi, dia tengok mukanya, dia tengok badannya, di belakangnya ada cap kenabian. Maka dia tanya kepada Abu Talib. Dia kata, "Encik, ini anak siapa?" Itu. Jawab, "Ini anak saya." Saya nak tanya lagi, "Ini anak siapa?" "Ini anak saya." Sampai 3 kali dia, "Ini anak siapa?" "Ini anak saya." Lepas tu Abu Talib kata, "Kenapa kamu tanya banyak kali, saya dah bagi tahu ni anak saya." Dijawab oleh Pendeta Bukhara, "Benarlah apa yang telah Allah janjikan, yang telah tertulis dalam kitab Injil dan Taurat. Bahawa ya, dia kata kebenaran itu ada pada budak ini. Tetapi yang tak benar ada pada kamu." Pelik dia. Yang tak benar ada pada kamu. "Kenapa pula saya tak benar?" "Kerana pada budak ini ada ciri-ciri kenabian. Di dalam kitab Taurat dan Injil mengatakan bahawa kenabian yang ada pada budak ini, dia adalah seorang anak yang yatim." Terus dia kata, senyum-senyum kata, "Ya, ini anak buah saya." Dia kata, "Ini anak buah saya. Mak bapaknya dah meninggal dunia." Lepas tu dia kata, "Tuan, ya, tolong jaga budak ini, jaga dan peliharalah dia dengan baik-baik. Kerana akan datang ramai musuh yang cuba untuk membunuh dia." Itu. Siapa yang memperkenalkan kenabian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iaitu Bukhara. Ya, Ar-Ruhbani Bukhara. Orang Islam. Pada waktu itu barulah Abi Talib dia menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu bukti, ya. Orang masa itu memang belum ada orang Islam pun, kan? Bukannya orang Islam sebab apa? Sebab pada waktu itu, ya, Nabi belum diangkat sebagai seorang rasul. Belum ada lagi orang Islam, tak ada. Maknanya apa dia? Kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh bapa saudaranya, dan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu disambut dengan penuh kemeriahan. Ini jelas dalam sejarah bagaimana Abu Lahab, tuan-tuan, ya. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu di pagi hari yang penuh dengan keberkatan, iaitu pada waktu syuruk. Itu. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Pertama, tindakan yang dilakukan oleh Abu Lahab, dia membebaskan apa? Membebaskan hambanya yang bernama Suailam. Maka apabila dia membebaskan, dia kata, "Ini hadiah untuk kamu kerana aku amat gembira datangnya anak buah aku ini." Yang lain special. Sehingga ya, dia buat satu kenduri yang besar, menyambut dengan kenduri yang besar. 100 ekor unta disembelih untuk dibagi jamuan kepada penduduk Makkah pada ketika itu. 100 ekor unta, bukan kambing. Tengok katakan, berapa tu? Masya Allah. Kita buat kenduri kahwin pun tak sampai seekor lembu pun nak bajet juga tu macam mana? Nak 2 ekor, habis, tak boleh. Bajet kurang. Ini 100 ekor unta. Masya Allah, tabaraka ta'ala. Kalaulah kata pada orang Quraisy pada ketika itu dia menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apatah lagi kita sebagai ummahnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa yang dia tidak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak tahu ya kedudukan Rasulullah tu macam mana. Yang dia tahu, ya Allah, aku yakin akan datangnya ada seorang rasul, ya, yang dia ini ada dekat sebelah, yang dilahirkan di kawasan yang penuh dengan keberkatan, iaitu di Mekah. Dia menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdoa kepada Allah. Seorang nabi, seorang rasul yang dijamin masuk syurga, dia menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun belum lahir lagi ni, tuan-tuan. Kan? Belum lahir lagi dah sambut. Contoh kan malah macam contoh kita kan, macam ni. Kalau masih muda lah, cuba anak kita kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini aku ingin menyambut
seorang anak yang bernama Ahmad. Contohnya kan. Ahmad Baihaqi. Ya Allah. Lepas tu orang kata, anak siapa tu? Anak aku lah. Bila? Nanti kalau aku dah berkahwin, aku dapat apa? Dapat anak, jadi aku nak sambut lah. Ada tak orang buat macam tu? Tak ada. Ya, orang tak buat macam tu. Tapi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia lahir, dia, ya, para nabi dan nabi rasul itu dah sambut. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad itu adalah seorang insan yang mulia. Ya, sehingga disambut oleh semua seluruh alam. Maka benarlah, ya, maka memang kita sebagai umatnya yang telah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keluarganya, bagaimana perjuangannya, bagaimana dia membawa Islam, ya. Para sahabatnya semuanya mengikuti Pak Nabi dan juga para ulama, sehingga sekarang kalau kita tidak menyambut, ya, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu benda yang pelik. Bulan Rabiul Awal, macam biasa, tak ada apa-apa, biasa je, tak ada kita buat sambutan, tak ada kita, ya, membaca sirah Nabi dan sebagainya. Itu benda yang pelik. Kita mengaku kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan Allah SWT, itu dari segi apa? Bagaimana, ya, para nabi dan para Rasulullah SAW sendiri dia menyambut kelahirannya. Jadi kalau diikutkan, ya, bilakah ini zaman Nabi, bilakah sambutan, ya, kelahiran Rasulullah SAW yang buat sebagai majlis-majlis itu, bila berlakunya itu, ya. Itu berlaku sekitar pada tahun 361 Hijrah. Dia ada 3 period, ya. Yang pertama sekitar 361 hingga 567. Yang kedua pandangan daripada 567 hingga 640. Dan yang ketiga pandangan daripada 549 hingga 638. Itu ada, ya. Itu ada catatan-catatan sejarahnya. Pada tahun 361, iaitu di Daulah Islamiyah Al-Fatimiyah di Mesir. Siapa yang pertama kali yang menyambut ni? Ya, 361 itu, iaitu Bani Fatimiyah, ya, Khalifah Al-Fatimiyah Asy-Syi'i, iaitu Abu Tamim Mu'izzuddin Lidinillah. Pada itu, ya, waktu itu Abu Tamim Mu'izzuddin itu adalah pemerintah Bani Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Asy-Syi'i. Khilafah Islami Al-Fatimiyah Asy-Syi'i. Kita kalau dah kata, ini Syiah betul lah, yang sambut ni Syiah ni. Kan seluruh ni. Jadi ni kita ni buat ni amalan Syiah ni, semuanya batin. Itu yang kita kenal Syiah Batiniyah. Dalam sejarah, lipatan sejarah, tuan-tuan, ya, kenapa Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia nak mendapatkan, ya, nak menawan kota Islam, kota Palestin, dia pergi ke Mesir. Dia bergabung dengan Bani Fatimiyah. Kenapa dia tak melalui tempat Gunung Golan dekat mana? Kawasan Syam, kawasan Jordan situ. Boleh je. Kan? Lagi kawasan Syam itu lebih dekat dengan apa? Dengan Baitul Laham, iaitu dekat Al-Quds, kawasan situ. Sedangkan Mesir itu dekatnya sepadan dekat Gaza. Kawasan Gaza, bukannya kawasan Baitul Laham, iaitu dekat kawasan Al-Quds. Tetapi Salahuddin dia memilih untuk datang ke kawasan Mesir. Pada waktu itu pemerintahannya itu adalah pemerintahan Bani Fatimiyah Asy-Syi'iyah. Itu tuan-tuan. Apa itu nanti kita ada masa kita cerita sikit. Yang saya nak sebutkan daripada zaman, ya, selepas tabi'in, iaitu sekitar tahun 100 lebih, ya, 100 lebih, sehingga tahun 300 Hijriah. Pada ketika itu umat Islam ini dia sibuk dengan apa?
dengan pergolakan, peperangan, ya, kemudian kuasa politik. Sehingga banyak mereka ni, ya, kalau tuan-tuan lihat pada sejarah, siapakah yang mengumpulkan khazanah-khazanah Islam pada ketika itu? Ilmu-ilmu Islam daripada mana? Bukan daripada bumi Makkah, bukan daripada bumi Baghdad. Bukan. Bukan daripada bumi Syria, iaitu Uthmaniyah pada ketika itu, bukan. Tapi banyak khazanah-khazanah Islam yang datang daripada bumi Khurasan ataupun Mawaro Ad-Dahr. Ya, Mawaro Ad-Dahr ni di kawasan di belakang sungai Ifrit dan Tigris sana. Iaitu kawasan Iran, kawasan Pakistan, India. Sebab itu muncul para al-muhaddisin itu iaitu daripada orang-orang Khurasan. Imam Abi Daud, Imam Nasai, Imam Abu Hurairah, Imam Muslim. Semua bukan orang Mekah. Bukan orang Arab. Itu kawasannya Khurasan, kawasan mana? Kawasan Rusia kat sana. Uzbek, apa semua, Kyrgyzstan, itu semua itu. Kawasan-kawasan situ, tuan-tuan. Mereka lah, ya, para ilmuwan Islam. Ada seorang ilmu pakar dalam bidang apa? Dalam bidang kalau kita ni grammar lah. Tu. Tata bahasa Arab. Ilmu nahwu dan sorof. Namanya yang menjadi rujukan kepada semua ulama-ulama dan juga inilah pakar-pakar bahasa Arab, sehingga siapa namanya Ibnu Munzir, ya, dalam Lisanul Arab, dia tu melihat kepada kalau misalnya konten kaedah-kaedah bahasa Arab, dia akan mengambil daripada namanya Sibawih. Sibawih nama Arab ke tak? Mana dia Sibawih nama Arab? Sibawih itu dia. Seorang ulama yang dia membuat tentang grammar, tentang tata bahasa Arab ini. Dia tulis dalam bait-bait, ya, qasidahnya yang bernama Alfiyah. Tu. Ditemui, ya, kitab nahwu sorof tu, ditemui kitab Alfiyah ini selepas kematian Sibawih. Macam mana, tuan-tuan? Orang tak tahu, orang memang kenal dia berdiam apa semuanya. Tapi orang seorang ulama lah besar. Kan? Dia dah meninggal dunia, kan? Orang mandikan jenazah. Sekali tengok dia orangnya biasa je, tapi macam mana ada katil kat sini. Dibuka dekat bawahnya tu lembaran-lembaran. Tulisan-tulisan tu dijadikan sebagai lembaran katil. Dia simpan khazanah tu. Dia tak nak nanti kalau dicuri oleh orang lain. Itu dia, tuan-tuan. Ini dia. Sebab apa? Sebab pada ketika itu, ya, di zaman tabi'in, dunia Islam ni sibuk dengan apa? Dengan perbalahan kuasa, ya, Bani Umayyah zaman, kan kita tahu sejarah, ya, adanya perang Siffin, kemudian daripada perang Jamal, perang Siffin, sahabat, sampailah kepada zaman Bani Umayyah, ya, Abu Zaid, apa sebagainya. Mereka perebutan kuasa dan kebanyakan mereka itu masuk dalam dunia politik. Dunia politik untuk mengukuhkan umat Islam. Tapi dunia keilmuan itu datang di luar daripada negara Arab. Itu, tuan-tuan. Dan pada ketika itu sampai tahun 361 bermulanya. Jadi dia lihat orang anak-anak muda, kan, kemudian masyarakat Islam, mereka ni dah kurang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kurang mengamalkan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka pada waktu itu, ya, Abu Tamim Muizzuddin, dia ini cuba nak menghidupkan supaya kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengkaji lagi supaya para umat ulama Islam ni, dia mengkaji ilmuwan, mengkaji lagi bila kelahiran Rasulullah. Dan pada waktu dihimpun-himpunkan lagi segala baik-baik dan burdah-burdah untuk kita bacakan, ya, pada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Ini, tuan-tuan. Dan tahun
567 ya. Ini daripada apa kalau kita ambil yang 301 tu yang dihidupkan oleh mazhab Syiah. Mazhab Sunni, adakah mereka menghidupkan juga? Dia menghidupkan juga, iaitu di Irbil. Ya, di Irbil. Kat mana? Dekat kawasan Iraq sana, iaitu pada tahun 567 ya, Hijriah. Pada waktu itu ya, Sultan Muzaffar ya, Muzaffar dia menghidupkan lagi ya majlis Maulidur Rasul supaya memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung. Pada tahun 549 Hijriah, ketika Salahuddin dia berada di Mesir, dia melihat Salahuddin ni tuan-tuan, dia nak tahu dia siap dengan tenteranya ini untuk berperang, dia tengok pada waktu malam. Adakah ya rakyatnya, adakah tenteranya pada waktu malam itu menyibukkan diri dengan ibadah? Ataupun ramai yang dia ni bersiar-siar, makan ngeteh-ngeteh tengah malam, duduk sembang-sembang? Kalau dia tengok masih lagi ramai rakyatnya itu, dia masih apa namanya, malam waktu malam diisi dengan berborak-borak apa semuanya, kata ini belum bersiap sedia. Mereka ni belum bersiap sedia. Tentera-tenteranya tengok banyak bersembang tengah malam, ini belum bersiap sedia. Tapi kalau dia tengok ya tenteranya itu ya, dan kesiapan tenteranya itu dengan malam dihidupkan dengan mendekatkan diri bermunajat kepada Allah, barulah dia bersiap sedia. Dia sudah sedia. Dan Salahuddin ketika dia nak menyerang ya tentera Salib yang menawan kota Palestin itu, dia akan memilih siapakah yang dalam seminggu ini melakukan solat tahajud. Dia qiyamul lail. Kalau yang berqiyamul lail seminggu, diletak di hadapan. Kalau dalam seminggu itu sekali, lapis yang kedua. Sampailah yang dia malam itu dia tidak hidupkan dengan qiyamul lail, itu di barisan belakang. Walaupun dia itu kuat, tenaganya banyak. Tapi dia yakin, Sultan Salahuddin kata, bantuan Allah itu akan mudah datang bagi orang yang beriman dan bertakwa. Bukannya kuat dan gagah itu daripada sosok tubuh badan. Itu tuan-tuan. Inilah hebatnya Sultan Salahuddin, kerana pada waktu itu dia yakin ya, kekuatan umat Islam itu ada di Mesir. Apabila dia dapat menggabungkan umat Islam antara Sunni dan Syiah pada ketika itu. Dia gabungkan Sunni dan Syiah pada ketika itu untuk tujuan apa? Membela bumi Islam Palestin pada ketika itu. Maka mereka boleh bergabung. Sebab sama je, orang Syiah, orang Sunni, Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad. Itu yang dia cari, kesatuannya itu. Cara bagaimana dia ni melakukan ibadah-ibadah itu masalah far'iyah pada waktu itu. Ini waktu tu mazhab Syiah dengan mazhab Sunni itu dia yang dikata ini bahagian furuk aja, bahagian furuk. Mana Syiah pada waktu furuk. Kan? Apatah lagi bagai macam apa? Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, itu tak ada furuk, samanya semua. Bagi mereka itu sama. Ya. Tak ada masalah khilafiyah benda tu. Tu tuan-tuan. Kita baru sikit mazhab-mazhab kita ke khilafiyah dah. Semua jadi bergaduh. Benda ini tuan-tuan. Kan? Jadi kita dapat melihat ya keutuhan umat Islam pada ketika itu, pimpinan umat Islam pada ketika itu di zaman khilafiyah, di mana mereka menyatukan umat Islam, ya. Dan dia ada kekuatan ruhiyah, iaitu dari sisinya itu menilai bahawa pada ketika itu kita kena menyuburkan dan menghidupkan lagi ya syiar-syiar Islam, termasuklah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan yang berlaku. Jadi apa yang perlu kita ya ambil istifadah daripada kita mengenali sejarah sambutan Maulidur Rasul. Kalau di tempat kita ni tuan-tuan ya, dah sinonim ya. Apabila kata Maulidur Rasul, maka kita akan baca kitab Bazanji.
Siapa yang mengarang kitab Barzanji ini? Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Lahir pada tahun 1126 di mana? Di Barzanj. Barzanj di mana? Dekat Iran. Oh, Syiah lagi. Kan? Tuan-tuan, Syekh Ja'far bin Hasan ini dia lahir dekat Barzan, tetapi dia menjadi ahli qada dekat Mekah. Ahli majlis apa? Majlis fatwa di Madinah pada waktu itu. Di Madinah. Takkanlah. Dan dia juga adalah asal usulnya sanadnya itu, asal usul nasabnya itu sehingga Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan. Saya ada buat catatannya di sini ya. Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanj ya. Bin Abdul Karim bin Muhammad bin Sayyid Rasul bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Ismail bin Imam Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Imam Zainal Abidin bin Imam Husin bin Imam Ali bin Abdul Abi Talib radhiyallahu anhum. Maknanya nasabnya itu adalah nasab daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dikebumikan di mana? Di perkuburan Baqi. Daripada Imam apa? Imam Ja'far, Imam Musa, Imam Ismail, Imam Zainal Abidin, Abu Muhammad Bakir As-Siddiq itu memang ada. Kalau di dalam perkuburan Baqi itu tuan-tuan ya. Dekat situ ada ada pagar, dekat dalam tu dah berdiri kat situ. Kita memanglah kalau macam tuan-tuan ada pergi umrah kan, pergi haji ke, nak tahu dalam situ, tanya dengan syekh situ, memang dia tak bagi tahulah. Takkan dia bagi tahu ada penjaga-penjaga situ, ini kubur siapa? Dia tu kata, halah suruh cepat dia. Saya masa tu kita tahu kan para sahabat, kemudian para tabi'in, imam besar semuanya ada dekat situ. Satu hari tu saya tak puas hati. Kita tanya dengan yang ada seorang syekh tu yang jaga kat depan, kata adab-adab berziarah kubur apa semuanya. Tapi dia tak bagi tahu. Dia bagi tahu apa? Ini memang dulu sahabat, semua sahabat, ramai sahabat tabi'in dekat sini. Tapi ini kuburnya semua dah bukan asli dah. Semua dah diletak tanah, dah ditanam lagi. Yang itu semuanya dah dekat bawah, dia bagi macam tu. Tapi saya masa tu, ya, waktu duha, lepas sembahyang duha tu ada saya tengok, kita pilih lah. Dekat Masjidil Imam Nabawi kan ada yang syekh-syekh yang dia talaki-talaki, ada orang datang talaki Quran atau dia ngajar hafazan-hafazan tu. Ada murid-murid tahfiz. Masa dia duduk senang, dia tengok dia tengah buat handset dia dengan handset dengan saya. Ingat saya dia handset tu dia tengah borak apa. Tahu-tahu saya takak kan. Minta maaf saya ada suatu soalan lah. Saya rasa penting saya nak tanya dengan saya. Boleh tak? Dia kata, boleh. Nanti kejap-kejap. Saya dengar dia cakap dengan muridnya online, dengar hafazan. Ya Allah, tadi saya macam saya mengganggu dia pula kan. Tapi dia kata jangan pergi, saya duduk sini. Lepas tu saya tanya, dah habis selesai hafazan, saya tanya, okey. Tuan nak tanya apa ya? Saya ni dalam benak fikiran saya ni, saya dah 2-3 kali tengok ke kuburan Baqi. Saya nak tahulah kepastian betul ke? Katanya para sahabat punya kuburan ni dah ditimbus kembali tu. Dia kata tak. Kalau yang dah dia ada macam ada pagar yang khusus tu, itu memang asli dia kata. Memang asli. Jadi dia bagi tahulah. Yang ini nanti kalau kamu datang kanan sebelah sini ada kubur Fatimah sebelah sini. Sebelah kanan nanti Imam Malik dengan Imam Nasai. Kemudian dekat depan jalan sana itu ada Imam kubur Saidina siapa khalifah ketiga? Allah SWT. Uthman bin Affan. Macam tu. Kepada Ahlul Bait disebutkan ya. Azwaju Rasul, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas kubur tu kamu nampak ada deret, ada 4 tu, itu semuanya disebutkan. Ya. 10 orang 10 orang isteri Nabi ada kat situ kecuali seorang. Iaitu dekat mana? Dekat Mekah sana. Dia kata tu kan. Yalah. Itu Sayyidina Sayyidina Khadijah.
Jadi baru kita puas hati ya. Dah puas hati kita datang, barulah kita boleh sedekah Al-Fatihah, kita tahu mana kita adalah. Jadi kita nak menilik-nilik lagi, tanya-tanya kepada orang dalam tu. Ha. Jadi tuan-tuan, Allah SWT. Apa nak saya sebutkan? Ya. Syekh Ja'far bin Hussein. Ya. Pada zaman Bani Uthmaniyah, kita pernah kan dengar ada satu buku tu, buku Majmu' Syarif. Dan Majmu' Syarif tu ada kat situ pun juga ada bait-bait Maulid ada, kemudian ada surah Yasin, surah-surah penting, kan. Majmu' Syarif. Pada satu ketika tuan-tuan, ya. Masa kerajaan Uthmaniyah, dia nak datang ke mana? Ke lembah Jawi ni, kawasan Jawi. Pada waktu tu negara Islam yang ada pada ketika itu Samudra Pasai. Negara Islam Samudra Pasai. Siapa raja Samudra Pasai yang masyhur? Itu Sultan Malikus Saleh. Tu. Ya, nama asalnya Meurah Silu. Apabila dia masuk Islam, namanya Sultan Malikus Saleh. Dia berkahwin dengan isterinya, iaitu daripada Cina. Itu dia, tuan-tuan. Nak sebutkan pada ketika itu, ya, kita ni memang nak inginkan apa? Ilmu Islam. Pada waktu tu, ilmu Islam diinginkan. Maka waktu tu Sultan di Samudra Pasai itu dihadiri oleh siapa? Oleh kerajaan Uthmani, dan dia membawa satu kitab Majmu' Syarif kepada kerajaan Samudra Pasai. Hadiah timbal balik yang diberikan kepada pedagang-pedagang daripada Bani Uthmaniyah itu, dia katakan apa? Sultan katakan, selagi mana ada ruang yang kosong di dalam kapal itu, kamu isilah dengan makanan dan herba-herba kepada mereka. Masya Allah. Tu, dia kata nilai kitab Majmu' Syarif ini tidak ternilai harganya dibandingkan hadiah yang kita berikan satu kapal penuh itu. Ni ilmu Islam yang apa? Yang dahagakan akan ilmu Islam yang datang daripada ini ulama-ulama yang hebat, tuan-tuan. Datangnya kitab Al-Barzanji ke bumi kita ni, kan? Apa kandungan Al-Barzanji ini, tuan-tuan? Iaitu berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bait yang saya nak sebutkan ini, yang begitu saya apabila saya baca, saya nak menelaah dari segi pengertiannya itu, Masya Allah, sungguh tinggi sekali. Ya, apa yang disebutkan? Asyraqal badru alaina min saniyatil wada'i. Apa maksud daripada asyraqal badru? Asyraqal badru ini terbit, ya. Terbit kepada kita bulan purnama. Terbit bulan purnama kepada kita. Kenapa diistilahkan sebagai terbit? Ya. Terbit maknanya pada waktu itu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis asyraqa pada waktu syuruk. Pada waktu syuruk ni waktu bila? Waktu selepas subuh. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu kepada umatnya, jangan kamu tidur lepas subuh. Kan? Sampai kita kata jangan tidur nanti rezeki tak datang. Macam tu. Kenapa? Jadi makruh hukumnya kita tidur selepas subuh kalau kita tidak ada halangan apa-apa. Sebab waktu subuh itulah, ya, waktu yang paling segar. Oksigen yang paling banyak. Cuba tengok orang kalau nak bersenam, nak cari kesihatan pada waktu bila? Subuh. Dia orang semuanya pergi. Orang Cina semua, penuh dekat taman-taman. Nak jaga kesihatan. Ya, itu waktu syuruk diistilahkan asyraqa. Waktu yang begitu waktu yang begitu hebat. Pada waktu itulah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT memilih suatu waktu yang begitu hebat sekali. Al-Badru, bulan purnama. Sepatutnya asyraqa syamsu, kan? Sepatutnya asyraqa syamsu. Syamsu tu apa? Pada waktu terbit tu terbit matahari. Tapi ini kata bulan purnama. Bulan purnama, kalau istilahnya bulan yang paling baik sekali
Ya, di antara bulan-bulan yang lain itu ada bulan purnama yang cantik. Itu tuan-tuan. Itu ibaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul kepada kami iaitu bulan purnama itu. Itu kalimat dan bait-bait itu ada dekat dalam mana? Dekat Al-Barzanji. Dan banyak lagi tuan-tuan ya. Jadi kita ini tuan-tuan, kenapa orang-orang dulu ni dia membaca Al-Barzanji? Sebenarnya mereka membaca Al-Barzanji untuk kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menghayati bait-bait yang ada Barzanji itu, kadang kita rasa dekat kepada Rasulullah. Sedih kita begitu kita jauh sekali ukuran kita rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena hidupkan lagi. Pengurusi saya pun kata, Ustaz bila lagi nak baca Al-Barzanji? Tahun lepas kita dah buat dah, insya-Allah nak buat lagi ni. Kata, sekarang dah 5 dah. dah 5 apa? Rabiul Awal. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau bukannya kita nak buat sampai 12, tak ada. Kalau nak start bulan 12 Rabiul Awal dan seterusnya, tak apalah. Ya, yang penting kita nak memperingati Rasulullah dengan membaca sejarah-sejarah dan kisah teladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah SWT. Jadi itulah ya sedikit saya nak mengupas berkaitan dengan sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga bibit-bibit yang kita telah mengenali ya orang-orang yang cuba menghidupkan ya zaman-zaman yang untuk menghidupkan ya majlis Maulidur Rasul ini menjadikan lagi ya rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya memang selayaknya lah kita sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat inilah tuan-tuan ya perbincangan kita pada pagi ini, semoga mendatangkan keberkatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi barik wasallim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma innal haqqa haqqa wa zina ittiba'a wa innal batila batila wa zina ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.